Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar. Dan terima kasih kepada FS kalau siarkan cerita aku nih. Nama aku Am dan bekerja sebagai anggota polis bantuan di sebuah IPT di Puncak Alam, Selangor. Pengalaman seram pertama yang terjadi pada aku waktu tahun pertama aku bertugas sebagai anggota di sana. Pada suatu malam, waktu itu lebih kurang jam 9 lebih, dan aku bekerja shift petang pada hari itu, dari jam 3 petang hingga 11 malam. Pada jam 9 malam, aku bertugas meronda sekitar kawasan college itu. Waktu itu, aku baru bekerja selama seminggu, dan belum fasih lagi dengan selok blok-blok bangunan fakulti ataupun departemen yang ada dalam kawasan IPT itu. Yalah, baru bekerja kan, masih baru lagi dengan tempat tu. Jadi, aku pun pergi ke salah satu mesin ATM yang berada di dalam kawasan IPT ni. Yalah, bila balik kerja nanti, tak perlu lagi nak singgah, sebab nak isi minyak kan. Selepas aku selesai cucuk duit dan semasa perjalanan nak balik ke pos dari mesin ATM tu, dalam fakulti ni ada kedai minuman tea life. Sebelah dia ada bank ATM juga. Aku ditahan oleh seseorang yang menaiki motosikal sedang park di tepi jalan. Waktu aku pandang dia, dalam lingkungan sebaya akulah, dalam 20-an macam tu. Dan aku tak fikir pelik lah waktu tu. Ni mesti student ni. Dan aku berhenti. Yalah, aku pakai uniform waktu tu. Mungkin dia nak minta tolong kataku. So, aku tak fikir apa-apa yang mencurigakan. Dan selepas tu, aku berhenti betul-betul depan dia. Dan aku tanyalah, kenapa? Motor rosak kah? Dan budak lelaki tu pun jawab, tak bang, saya nak ke fakulti perubatan. Tapi saya tak jumpa, sesat pusing, jadi ke sini balik. Boleh follow saya tak? Aku kan baru seminggu kerja kat sini, tak semua tempat aku fasih lagi. So, aku cakap dekat budak tu, tak apa, boleh follow saya. Saya pun baru lagi kat sini. Tapi, kalau tak silap saya, fakulti tu belah atas sana. Jom saya bawa cek ke atas sana. Kita cari sama-sama. Waktu tu, aku tak terfikir pun nak inform aku punya in-case chief waktu tu. Aku just go je. Sepatutnya kena inform dulu. Dekat dalam fakulti tu, memang sangat luas IPT ni. So, berbalik pada part yang kita orang naik cari sama-sama, fakulti perubatan tu. Malangnya, tak ada satu signboard pun tulis fakulti perubatan. Dah puas pusing. So, aku decide waktu tu nak naik lagi atas. Kot-kot ada lagi tempat belah sana. Dan tiba-tiba, aku baru sedar yang tempat kat atas bukit ni tangki air. Dan aku pusing belakang. Budak lelaki yang follow aku tadi dah hilang dalam 10 saat je. Aku pun pelik lah kan. Kalau dia patah balik, mesti aku akan perasan. Sebab jalan tu sempit. Satu hal aja. Aku pun berhentikan motosikal aku. Dan aku call member aku, anggota juga. Dan aku tanya dia pasal fakulti perubatan tu. Sebab dia dah kerja lama kat sini. Selok belok kat sini, dia lebih tahu. So, apa yang mengejutkan aku, member aku cakap fakulti perubatan tak ada dekat kampus ni, tapi dekat cawangan Sungai Buloh. Aku terkejut dan aku mula ada rasa lain macam dengan tempat sunyi tu. Gelap dekat tangki air tu. IPT ni kawasan berbukit tau. Yang tahulah macam mana keadaannya.
So, aku buat keputusan untuk patah balik ke bawah dan balik ke pos kawalan polis bantuan tu. Keesokan harinya, baru aku dapat tahu yang tempat aku kena tahan dengan budak lelaki tu, dulu tempat tu pernah terjadi sesuatu kes kemalangan masa tahun 2011 dan seorang pelajar lelaki meninggal di tempat kejadian, terbabas masuk dalam longkang dekat tepi laluan jalan kat situ. Dan motorsikal yang pelajar aku jumpa semalam sama jenis dan warna macam mana yang diceritakan oleh anggota PB yang dah lama bertugas di IPT ini. Aku pun terkejut sebab aku macam tak percaya dengan kejadian yang terjadi pada aku. Wallahu alam. So, sampai hari ini aku masih terbayang-bayang budak lelaki tu waktu aku lalu kawasan yang sama. Dan untuk pengetahuan, aku masih bertugas lagi di IPT ini. Dan sebenarnya ada lagi pengalaman aku yang lain. Jika diberi peluang oleh FS, insya Allah aku akan share pengalaman seram aku sepanjang bertugas kat sini. Sekian saja cerita aku kali ini. Sampai jumpa nanti di cerita yang lain.